Saya tidak sepatutnya datang ke sini. Ada seorang wanita yang telah lama melupakan impian untuk mengembara. Realiti kerusi roda yang digunakannya serta parut luka di dalam hati seolah-olah membelenggu dirinya. Namun pada suatu hari, sekeping hantaran di media sosial telah menyalakan sinar harapan yang kecil. Destinasi yang ingin dikunjunginya ialah Malaysia. Dia menaruh harapan yang tenang terhadap negara yang terkenal dengan keramahan, sifat berbudi bahasa, dan keprihatinan masyarakatnya itu. Walau bagaimanapun, satu layanan yang diterimanya di sebuah inap desa, homestay, semasa dalam perjalanan telah mengguris hatinya. Tempat ini tidak seperti yang saya bayangkan. Itulah detik tidak terjangka yang meruntuhkan rasa selamat yang baru sahaja mula bercambah. Memori luka lama kembali terpanggil, malah image Malaysia sebagai sebuah negara yang mesra mula goyah di matanya. Apakah layanan yang membuatnya berasa putus asa? Apakah makna sebenar yang tersembunyi di sebaliknya? Dan apakah keputusan akhir yang diambilnya? Mari kita lihat kisahnya. Segalanya bermula dengan hanya beberapa baris ayat. Sarah terjatuh ke lantai. Lokasinya adalah di tengah-tengah kawasan membeli belah yang sangat sibuk di Seoul, Korea Selatan. Roda hadapan kerusi rodanya tersangkut pada rekahan kecil di kaki 5, menyebabkan dia terdorong ke hadapan. Tanpa sempat menahan dengan tangan, tubuh Sarah terhempas ke lantai simen. Barang-barangnya bertaburan. Lengannya calar-balar, tetapi apa yang lebih menyakitkan hatinya adalah reaksi orang di sekeliling. Wah, truknya, kedengaran suara seseorang berbisik sambil ketawa. Beberapa orang mengangkat telepon bimbit, merakam Sarah yang sedang terkapar. Tiada sesiapa yang menghulurkan bantuan. Orang yang lalu lalang sebaliknya menjaga jarak dan mengelilinginya seolah-olah dia adalah satu gangguan. Adakah mereka tidak perasan dia tidak mampu bangun sendiri? Atau adakah mereka tidak mahu terlibat? Apapun alasannya, itu sudah cukup untuk membuatkan Sarah berasa sangat terasing dan sendirian. Akhirnya, seorang pekerja kedai berlari keluar dan menariknya masuk ke dalam kedai. Sarah menelepon hotel yang telah ditempahnya untuk meminta bantuan. Tetapi yang kedengaran hanyalah suara yang dingin. Minta maaf, bilik mesra OKU sudah tiada. Walaupun dia telah mengesahkan butiran kemudahan berkali-kali sebelum ini, pihak hotel mengatakan tiada rekod tempahan tersebut. Dia ditolak begitu sahaja. Dalam keadaan buntu, dia memutuskan untuk mencari hotel lain dan menuju ke stesen kereta api bawah tanah. Kerana perlu menaiki kereta api, dia bertanya kepada petugas stesen, adakah terdapat lift? Jawaban yang diterima sangat mengejutkan. Kami tidak dapat menguruskan pengguna kerusi roda, sila gunakan taksi. Kata-kata yang kedengaran sopan itu sebenarnya mengandungi penolakan yang nyata. Adakah saya seorang pengacau di negara ini? Patutkah saya berada di sini? Fikiran sebegitu mula menghantui jiwa Sarah. Apabila dia akhirnya tiba di lobi sebuah hotel yang lain, satu realiti baru menantinya di depan pintu bilik. Lebar pintu terlalu sempit. Kerusi rodanya langsung tidak boleh masuk. Sarah, yang sudah kehabisan tenaga untuk meminta tolong, terduduk di situ dan menangis teresak-esak dalam diam. Dia datang ke Seoul dengan harapan dapat menemui perkara baru melalui pengembaraan, tetapi apa yang ditemuinya hanyalah sikap tidak peduli dan peminggiran yang bertubi-tubi. Walaupun dia telah berhati-hati memilih destinasi dan melakukan kajian berpuluh-puluh kali, dia tetap tidak dapat melindungi dirinya daripada rasa terluka. Dalam beberapa hari yang penuh dengan pengabaian dan penolakan itu, jiwa Sarah hancur. Sebelum pulang ke lapangan terbang, Sarah mengukir ayat ini dalam hatinya, "Aku tidak akan mengembara lagi." Pada saat itu, dia merasakan bahwa perkataan pengembaraan adalah satu perbuatan yang tidak diizinkan untuk orang sepertinya. Sekembalinya dari perjalanan itu, Sarah menutup pintu hatinya. Walaupun ada rakan yang mengajaknya keluar, dia hanya tersenyum tawar dan menukar topik. Setiap kali ternampak rancangan pelancongan di TV, dia akan segera menukar saluran. Pengembaraan yang sepatutnya menjadi memori indah, kini menjadi luka yang dalam. Malah, menaiki bas awam pada waktu pagi pun sudah cukup untuk membuat hatinya pedih. Pandangan mata yang tidak mesra, keluhan orang sekeliling, dan tawa yang ditahan semua itu membuatkan trauma lama kembali menghantui. Mungkin aku akan ditolak lagi, mungkin aku akan ditertawakan lagi. Suatu hari di kafetaria University, rakan baiknya, Isabella, menghulurkan secawan teh tarik kepada Sarah dan bertanya santai, "Sarah, mahu ke Malaysia?" Mendengar soalan itu, Sarah seolah-olah tidak percaya. Mengembara adalah sesuatu yang mustahil baginya sekarang. Dia menggeleng perlahan dan bergumam, "Tak mungkin." Tetapi Isabella tersenyum dan menunjukkan satu hantaran di teleponnya. Ia adalah perkongsian pengalaman seorang pengguna kerusi roda yang melawat Malaysia.
Layanan yang sangat prihatin di Klia lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, kemudahan lift dan laluan pejalan kaki di pusat bandar yang terjaga, serta bantuan semula jadi di hotel-hotel. Apa yang dipaparkan adalah pemandangan yang tidak pernah ditemui Sarah dalam perjalanannya sebelum ini. Katanya kaki 5 di sana rata. Katanya petugas stesen akan menyambut kamu dengan menyebut nama, kata Isabella dengan nada lembut tetapi penuh keyakinan. Sarah terpaku melihat skrin telepon itu. Dia mahu percaya, tetapi takut jika ia hanyalah sebuah cerita indah yang tidak benar. Ia kedengaran seperti mimpi. Namun, di sudut hatinya, muncul sedikit getaran. Dalam ruangan komen hantaran itu, terdapat satu ayat. Di Malaysia, saya bukan satu masalah. Ayat itu menusuk kalbu Sarah. Seolah-olah ada orang yang memahami isi hatinya yang paling dalam. Sejak pulang dari Seoul, dia sentiasa berpikir, adakah aku menyusahkan orang? Adakah aku tidak sepatutnya wujud? Tetapi jika ayat itu benar, jika benar ada tempat di mana dia tidak perlu meminta maaf kepada sesiapa dan tidak perlu risau dengan pandangan orang lain, dia mahu mencubanya sekali lagi. Kamu benar-benar fikir saya boleh pergi? Tanya Sarah perlahan. Isabella mengangguk dengan tenang. Pintu menuju ke pengembaraan baru mula terbuka semula secara senyap. Apabila pesawat mendarat dan mula meluncur perlahan di landasan Klia, tapak tangan Sarah berpeluh. Di bawah langit Malaysia yang agak mendung, lampu-lampu pandu disusun rapi di landasan yang licin. Semuanya kelihatan teratur dan memberikan rasa tenang yang luar biasa. Namun, hati Sarah masih dipenuhi kegelisahan seperti ribut. Sebelum keluar dari pesawat menuju ke balai ketibaan, kaki tangan darat sudah sedia menunggu. Tiada senyuman yang berlebihan, tiada gerak-geri yang dibuat-buat, sebaliknya layanan yang sangat semula jadi. Tiada kekeliruan atau huru-hara, seolah-olah kehadiran Sarah adalah sesuatu yang normal. Lift khas, ambu lift, telah disediakan. Dan setiap langkah kerja dijalankan dengan sangat lancar. Dia dipandu ke lift dengan mudah. Arahan pekerja itu ringkas dan tepat. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasainya sebelum ini. Keprihatinan yang mendalam tetapi tidak membebankan. Yang paling penting, terdapat kelembutan semula jadi yang tidak membuatkan dia berasa seperti orang istimewa yang menyusahkan. Sambil bergerak di dalam lapangan terbang, Sarah merasakan satu perasaan yang aneh, tetapi ia bukan perasaan yang buruk. Ia lebih hangat daripada mana-mana sambutan yang pernah diterimanya. Lantai yang dilalui tiada rekahan, papan tanda arah sangat jelas dalam pelbagai bahasa. Tiada alasan untuk sesat. Langkah kaki orang ramai kedengaran stabil, dan tiada sesiapa yang memberikan reaksi berlebihan terhadap kehadirannya. Mereka tidak memerhati dengan pelik, dan tidak juga mengelak. Pandangan orang yang lalu lalang seperti angin yang berhembus tanpa sebarang prasangka. Sarah sedar betapa berharganya perkara ini. Semasa beratur membeli makanan di sebuah kafe, struktur tanpa tangga dan perancangan laluan yang mesra kerusi roda sekali lagi mengejutkannya. Counter yang diselaraskan dengan ketinggian mata, talam makanan yang stabil, dan susunan tempat duduk yang memudahkan pengguna kerusi roda semuanya mencipta ruang yang jauh daripada diskriminasi. Setiap butiran kecil ini meresap ke dalam hatinya. Sebelum ini, dia sentiasa berwaspada terhadap pandangan dan kata-kata orang. Tetapi di sini, dia berasa tenang. Rasanya agak pelik, katanya secara tidak sengaja. Dia sedar bahwa tubuh dan mindanya sudah lama melupakan rasa selamat. Di Klia, walaupun dia hanyalah seorang pengembara yang singgah, dia merasa diterima. Perkara ini sangat menyentuh hati Sarah. Walaupun dia belum melihat banyak perkara lagi, hatinya sudah yakin, tempat ini pasti berbeza. Dari Klia menuju ke stesen bus, Sarah beratur dengan tenang di belakang barisan yang rapi. Di sudut hatinya, masih ada kebimbangan jika dia akan ditolak. Lift rosak atau perkhidmatan, tidak tersedia ayat-ayat itu sudah biasa didengarinya di luar negara. Setiap kali ingin menaiki kendaraan awam, ia terasa seperti satu perjudian. Namun, sebuah bus rapid KL berhenti dengan tenang. Detik berikutnya, badan bus itu merendah sedikit dan tanjakan. Terbuka dengan senyap. Semua pergerakan itu berlaku dengan sangat semula jadi, seolah-olah ia bukan perkara luar biasa. Silakan, Cik. Tiada masalah, kata seorang pemandu lelaki dengan suara yang tenang. Ayat itu tidak mempunyai nada yang dibuat-buat, hanya kejujuran yang memberikan rasa selamat. Hanya dengan satu ayat itu, kebimbangan Sarah hancur berkecai. Dalam perjalanan lalu, untuk mendapatkan satu ayat seperti itu pun sangat sukar. Penumpang lain juga sangat tenang. Tiada keluhan. Tiada pandangan yang menunjukkan dia membebankan orang lain. Mereka memberikan ruang secara semula jadi.
Pemandu itu membantu Sarah menaiki tanjakan dengan teliti dan membawanya ke ruang khas di tengah bas yang sudah dilengkapi dengan alat keselamatan. Petugas itu melakukan kerjanya dengan cekap tanpa perlu banyak bicara, seolah-olah sudah melakukannya beratus kali. Kecekapan itu membebaskan Sarah daripada perasaan menjadi beban. Sebaik sahaja bas mula bergerak, air mata Sarah mengalir tanpa sadar. Di perjalanannya yang lalu, untuk menaiki bas sahaja memerlukan semangat seperti di medan perang perlu merayu, menjelaskan, dan menerima wajah yang tidak puas hati. Tetapi di sini, dia hanya perlu ada di situ. Di sebalik jendela, pemandangan jalan raya Malaysia yang baru baginya mula kelihatan. Apa yang lebih mengujakan bukanlah pemandangan luar, tetapi suasana di dalam bas itu, tiada penolakan. Dia sedang menuju ke destinasi dengan bermaruah. Air mata yang mengalir di pipinya adalah bukti bahwa dia akhirnya tiba di tempat yang jauh dari keputusasaan. Apabila Sarah tiba di KL Sentral, suasananya sangat sibuk kerana waktu puncak. Bunyi pengumuman, bunyi roda bagasi, dan langkah kaki yang tergesa-gesa membangkitkan memori pahit di Seoul. Dia teringat saat dia jatuh di stesen dan tiada siapa membantu. Penggera dalam hatinya mula berbunyi. Tiba-tiba, seorang petugas stesen muda yang memakai pakaian seragam berjalan ke arahnya. "Cik Sarah, kami sedang menunggu Anda." Suara yang tenang dan senyuman yang ikhlas. Sarah mengangguk perlahan. Walaupun kebimbangannya belum hilang sepenuhnya, dia dapat merasakan petugas ini sedang membantunya dengan sepenuh hati. Dia dipandu melalui laluan yang tidak sesak. Lift tersedia, tangga mempunyai tanjakan, dan lantai mempunyai jubin penunjuk, taktil, untuk golongan memerlukan. Semuanya diletakkan di tempat yang betul tanpa nampak dipaksa. Petugas stesen itu berkomunikasi dengan rakan setugas yang lain melalui walkie-talkie bagi memastikan laluan Sarah lancar. Sarah merasa dirinya sebahagian daripada sistem yang besar ini. Di platform kereta api ETS, petugas itu berkata, "Masih ada sedikit masa sebelum kereta api tiba. Sila berehat sebentar." Kata-kata itu mengandungi kehangatan yang lebih daripada sekadar menjalankan tugas. Di platform yang ramai orang itu, tiada sesiapa yang memandang Sarah dengan pelik. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan Sarah merasa dirinya sebati dengan arus manusia itu. Di sini berbeza. Keyakinan dalam hati Sarah mula menyala. Membantu bukanlah sesuatu yang luar biasa di sini. Ia adalah sesuatu yang semula jadi. Dia mula berfikir bahwa mungkin dia boleh terus mengembara selepas ini. Berdiri di platform ETS di KL Sentral, Sarah berdiri dengan megah. 10 menit sebelum kereta api bertolak, seorang petugas lelaki muncul. Di dadanya terdapat tanda nama dalam bahasa Melayu. Dia memberi salam dan berkata, "Cik Sarah, kami sudah bersedia untuk membantu Anda, jangan risau." Suara itu penuh dengan pengalaman dan keikhlasan. Sarah melihat platform itu sudah dipasang dengan plat besi untuk kerusi rodanya. Beberapa petugas sudah bersedia di posisi masing-masing. Tiada kekecohan, tiada jeritan. Segalanya berjalan seperti yang sepatutnya. Apabila pintu kereta api terbuka, petugas itu tersenyum dan memberikan isyarat untuk Sarah masuk. Sarah merasakan sokongan yang hangat, bukan ditolak dengan kasar. Penumpang lain di dalam kereta api tidak bising dan tidak menunjukkan reaksi tidak sabar. Apabila masuk ke dalam gerabak, tempat duduknya sudah tersedia dengan ruang yang luas. Seorang pramugari kereta api mengangguk hormat dan memberikan maklumat yang diperlukan dengan sopan. Sebelum kereta api bergerak, petugas di platform melambai tangan dengan hormat. Detik itu mengubah sesuatu dalam diri Sarah. Apa yang dirasakannya bukan sekadar keramahan, tetapi kepercayaan. Mereka tidak menganggap mereka sedang melakukan kerja amal. Mereka melayan Sarah sebagai seorang tetamu yang setaraf. Air mata kegembiraan mengalir di sudut matanya sambil dia melihat platform yang semakin menjauh. Malaysia memang berbeza. Destinasi seterusnya adalah sebuah inap desa. Warisan di Melaka yang berusia lebih 100 tahun. Melihat pintu besar bangunan bersejarah itu, Sarah terpegun. "Bolehkah orang seperti saya tinggal di sini?" Pintu dibuka perlahan. Seorang wanita pemilik homestay yang memakai baju kurung kedah yang anggun menyambutnya dengan senyuman lembut. "Selamat datang. Di sini tiada ambang pintu yang tinggi, jadi jemputlah masuk dengan selesa." Kata-kata itu bukan sekadar formaliti, tetapi sambutan yang penuh kasih sayang. Lantai di ruang tamu telah diubah sesuai supaya kerusi roda boleh bergerak lancar. Terdapat tanjakan kayu yang cantik yang seolah-olah dibina khas untuk menyambutnya. Aroma bunga melur dan suasana kayu yang hangat memberikan rasa nostalgia. Pekerja di situ tidak terburu-buru.
Sebaliknya memberi ruang kepada Sarah dengan berkata, "Silakan, ambil masa Anda. Tiada paksaan atau rasa kasihan yang keterlaluan di sini." Apabila masuk ke dalam bilik, Sarah terpegun. Bilik itu luas dan membolehkan kerusi rodanya berpusing dengan mudah. Terdapat meja teh kecil dengan ketinggian yang sesuai. Di dalam bilik mandi, terdapat pemegang besi yang kukuh, butang kecemasan yang mudah dicapai, dan kerusi mandi khas yang disediakan. Semuanya direka untuk memudahkan pergerakan tanpa perlu meminta bantuan. Sarah menarik nafas panjang. Itulah detik di mana dia merasakan tubuhnya bukan lagi satu beban. Di masa lalu, dia sentiasa perlu menyebut minta maaf atau tumpang tanya. Tetapi di homestay ini, tiada sebab untuk dia meminta maaf. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sebelum makan malam, pemilik homestay membawakan secawan teh herba. Minumlah teh ini untuk hilangkan penat. Sarah tidak mampu berkata apa-apa, hanya mampu mengangguk dalam dengan rasa syukur yang amat sangat. Detik kecil itu mengubah makna pengembaraannya. Malam itu, cahaya lampu yang lembut menerangi bilik. Bulan di langit Melaka kelihatan sayu di celah awan. Sarah membuka buku nota di atas meja dan mula menulis kata-kata yang terlintas di hatinya sepanjang perjalanan ini. Dia teragak-agak sejenak sebelum menulis baris pertama. "Saya sedang mengembara." Apabila melihat ayat itu, satu gelombang emosi muncul dari lubuk hatinya. Dahulu, ayat ini terasa sangat jauh. Pengalaman pahit di Seoul terasa seperti mimpi ngeri jatuh ditertawakan, meminta tolong diabaikan. Dahulu dia percaya bahwa dunia ini bukan untuknya, dan pengembaraan hanya untuk orang yang sihat. Namun, beberapa hari di Malaysia telah meruntuhkan tembok itu. Pandangan mata yang lembut di Kalia, bimbingan yang cekap di KL Sentral, dan layanan semula jadi di homestay, semuanya mempunyai persamaan. Dia tidak dilayan sebagai orang yang istimewa secara pelik, tetapi dilayan secara normal. Dan kenormalan itulah yang merawat jiwanya. Tiada siapa yang terkejut melihatnya. Tiada siapa yang bingung bagaimana mahu menguruskannya. Dia diiktiraf sebagai seorang pengembara, bukan pesakit. Dia tidak melawat banyak tempat tumpuan pelancong atau tinggal di hotel mewah 5 bintang, tetapi perasaan yang diterimanya jauh lebih bermakna. Dia tidak perlu memaksa dirinya untuk berubah. Masyarakat di sini yang mendekatinya secara semula jadi. "Saya sedang mengembara." Sarah tersenyum melihat ayat itu. Dahulu dia sentiasa bimbang menjadi beban, tetapi Malaysia memberinya rasa memiliki. Dia menutup buku notanya. Haruman bunga melur menusuk hidung, dan angin malam bertiup lembut seolah-olah membisikkan kata, "Selamat datang." Sarah berfikir, pengembaraan tidak memerlukan syarat khas. Selagi ada keinginan untuk pergi, itu sudah mencukupi. Beberapa hari kemudian, Sarah pulang ke rumahnya di pinggir bandar London. Dapur kecilnya, rak buku, dan taman yang tenang di luar tingkap semuanya nampak sama, tetapi pandangannya terhadap dunia sudah berubah. Dia membuka komputer riba dan mula menulis tentang pengalamannya di Malaysia dalam media sosialnya. Pengalamannya di platform ETS yang hanya selama 2 menit itu mendapat sambutan luar biasa. Adakah ini benar-benar berlaku di Malaysia? Kalaulah negara kita juga begitu, ruangan komen dipenuhi dengan rasa kagum. Ada juga pengguna kerusi roda lain yang berkata, "Saya mendapat keberanian. Saya juga mahu mengembara sekarang." Sarah, yang dahulunya berkata, "Aku tidak sepatutnya datang ke sini," kini sedang merancang untuk kembali ke Malaysia lagi. Di atas mejanya terletak pasport biru yang baru. Dahulu ia hanyalah dokumen pengenalan diri, kini ia adalah kunci kepada masa depan. "Lain kali saya mahu ke Sabah dan Sarawak," katanya secara tidak sengaja, dan dia sendiri tergelak. Beberapa bulan lalu, dia takut untuk menaiki pesawat. Tetapi sekarang dia sangat seronok merancang perjalanan. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Malaysia, kepadanya keikhlasan yang meresap ke dalam hati. Untuk menyentuh hati seseorang, tidak perlu persembahan yang hebat, memadai dengan keprihatinan yang tenang dan jujur. Rakyat Malaysia tidak melihat Sarah sebagai seorang pengembara OKU, tetapi sebagai seorang wanita yang sedang mengembara. Sikap itu telah menyokongnya, merawatnya, dan memberinya keberanian. Seolah-olah mereka menepuk bahunya dan berkata, "Kamu layak berada di sini." Sehingga tiba hari untuk pengembaraan seterusnya, Sarah bertekad untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna. Memori perjalanan ini bukan satu pengakhiran, tetapi satu permulaan. Dalam kamus hidupnya, tiada lagi perkataan menyerah kalah. Dia mengambil pen dan menulis ayat terakhir dalam buku notanya. "Saya telah diselamatkan oleh sebuah pengembaraan. Oleh itu, saya mahu terus mengembara." Dan di hujung helaian itu, dia menulis kecil, "Terima kasih Malaysia,
saya akan datang lagi.